Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, seperti biasa, pelajar-pelajar tahun 1 semua, hari Isnin kamu semua akan belajar dengan Ustaz Syahid di dalam subjek subjek apa? Kita dah banyak minggu dah belajar. Baik, kalau dengan Ustaz Syahid mestilah kamu semua akan belajar subjek ulum syariah ulum syariah bagi pelajar-pelajar tahun 1. Baik. Kita terus saja pergi pada tajuk kita untuk akidah hari ini. Apa yang akan kita belajar? Akidah, Ustaz akan sampaikan tentang dalil nakli kejadian alam. Ustaz ulang lagi sekali, dalil nakli kejadian alam. Dalil ni maksudnya ayat ataupun tanda-tanda. Nakli ni adalah ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk hari ini ataupun tajuk kita ini, Ustaz ambil satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 117. Surah Al-Baqarah ayat 117. Ini surah di dalam Al-Quran ya anak-anak. Ayat 117. Tak perlu salin. Tapi Ustaz minta kamu semua yang dengar video ni baca sama-sama dengan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ardh. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Ustaz ulang lagi sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Okey, baik. Itu surah Al-Baqarah ayat 117. Apa maksud dia? Anak-anak semua, baik, kat sini Ustaz jelaskan. Dekat ayat ni Allah kata Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bumi yang kita tinggal ni, langit yang kita nampak warna biru dekat atas tu adalah ciptaan Allah. Apabila Allah dia nak melakukan sesuatu, bila dia nak sesuatu aja kat alam ni, tidak ada halangan sedikit pun bagi Allah. Allah, anak-anak semua, kalau dia nak ciptakan sesuatu, kalau dia nak buat sesuatu, cukup Allah kata kun, jadilah, fayakun, maka benda itu jadi. Kita semua kena beriman Allah Maha berkuasa, dan inilah antara contoh ayat yang bagi tahu Allah adalah pencipta alam ini. Tak perlu salin anak-anak. Ustaz cuma harap kamu semua boleh faham apa yang Ustaz sampaikan pada bahagian ni. Okey, baik. Sekarang ni baru kita pergi pada nota kita. Nota yang kamu semua perlu salin ialah tentang ciri-ciri kejadian alam. Ciri-ciri kejadian alam. Alam yang kita tinggal ni, apa ciri-ciri yang Allah telah sampaikan? Okey, yang pertamanya, kita tengok nota yang pertama. Tadi tajuk yang tadi tu tulis dalam buku tulis akidah nombor 4 seperti biasa. Okey, nota yang pertama kata Allah menjadikan siang untuk apa? Manusia bekerja dan malam berehat. Kan ayah-ayah ataupun ibu kamu semua bila waktu siang semuanya keluar bekerja, dan bila malam kita sama-sama berehat di rumah. Ni ciri-ciri Allah ciptakan. Maksudnya siang tu semua orang tahu bekerja, dan malam tu semua orang tahu adalah waktu untuk berehat. Itu maksud ciri-ciri alam ni. Okey. Yang kedua, nota yang kedua, Ustaz minta kamu semua salin. Okey, kita baca sama-sama. Manusia tercipta daripada tanah. Kita semua ni, asal kita semua tercipta dari tanah. Malaikat, kita tak nampak tapi kita percaya dia ada, kita yakin. Allah cipta daripada apa? Malaikat Allah cipta daripada cahaya. Dan jin Allah cipta daripada api. Saya ulang sekali. Allah menjadikan siang untuk manusia bekerja, malam untuk berehat. Ni ciri-ciri alam yang kita hidup ni. Yang kedua, manusia tercipta daripada tanah.
malaikat daripada cahaya, dan jin daripada api. Okey, ni nota ya untuk kamu semua salin dalam buku tulis. Baik. Seterusnya, nota yang seterusnya lagi untuk akidah, hikmah penciptaan alam untuk manusia. Sekali, hikmah penciptaan alam untuk manusia. Kenapa Allah cipta alam ni? Anak-anak semua. Okey. Kamu semua baca sama-sama dengan ustaz. Lepas dah baca, salin dalam buku juga. Pertamanya, kenapa Allah cipta? Sebagai tanda kekuasaan Allah. Bila kita nampak alam ni begitu luas dengan langit, dengan bumi, dengan macam-macam, kita tahulah bahawasanya Allah ni maha kuasa. Kita tak mampu nak cipta alam macam yang Allah cipta. Tu yang pertama, kenapa Allah cipta alam. Kedua, supaya manusia boleh mengambil manfaat daripada alam. Contohnya, kita minum air tu daripada alam lah, daripada bumi kan. Kita ambil hasil-hasil daripada hutan contohnya untuk kebaikan manusia, atau kita ambil hasil-hasil bumi untuk makan buah-buahan, sayur-sayuran. Itu semuanya Allah ciptakan dekat alam ni supaya kita dapat ambil manfaat. Allah ciptakan juga haiwan di alam ni supaya kita dapat makan lah, kita dapat makan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak menyiksa haiwan tersebut. Ini nota kenapa Allah ciptakan alam ini kepada kita semua. Okey, boleh Okey, untuk akidah tak ada latihan, nota je tadi. Kamu semua dah salin nota tu semua dah. Cukup untuk akidah minggu ni. Baik, sekarang Ustaz nak pergi pada ibadah. Okey, untuk sayang-sayang semua, untuk ibadah pula tak perlu salin juga. Okey, yang salin tadi nota yang tadi saja, yang ni boleh buka muka surat 27. Semua buka muka surat 27 sama-sama kita baca. Okey, hikmah kebersihan dalam kehidupan seharian. Kenapa kita ni kena bersih? Kenapa kita kena jaga kebersihan? Pertamanya, bila kita jaga kebersihan, contohnya gosok gigi yang pertama ni. Kalau kita gosok gigi, apa jadi? Gigi jadi bersih dan sihat. Mulut dan nafas berbau wangi. Orang disukai oleh rakan-rakan. Orang lain akan sukalah kita, dia ni pembersih lah, dia bau wangi kan. Jadi orang akan suka nak kawan dengan kita. Yang kedua, istinja. Istinja ni apa maksudnya? Bila kita buang air kecil, air besar, kita bersihkan diri kita. Kenapa kena istinja? Itulah istinjaan, bersihkan diri daripada hadas kecil dan besar, supaya organ dalaman menjadi bersih. Itu pertama. Maksudnya dalam perut kita tu semua bersih, kita punya bahagian-bahagian tu bersih lah. Kemudian perut menjadi selesa. Dan yang ketiga, badan jadi sihat. Boleh Okey, ini muka surat 28. Tak perlu salin juga, dengar saja. Okey, seterusnya tadi dah gosok gigi, kita dah istinja, sekarang kita nak mandi pula. Kenapa nak kena mandi? Supaya badan bersih dan sihat juga. Bila mandi kita rasa segar lah. Kan kita bila bangun tidur tu kan mata kita mengantuk je, tapi bila kita dah mandi, kita jadi segar. Okey, yang ketiga, badan jadi sihat. Dan yang terakhir ialah wudu. Kenapa kena ambil wudu? Badan menjadi sihat, kita rasa cergas, kita dapat pahala kalau ambil wudu, Allah bagi kita pahala. Dan yang terakhir, ibadat kita menjadi sah. Kalau tak ada wudu, macam mana nak sembahyang? Kalau tak ada wudu, macam mana nak baca Al-Quran? Kan? Sebab tu kita kena ada wudu. Jadi 4 tadi tu, gigi, tinjak, kita mandi, lepas tu kita ambil wudu. InsyaAllah anak-anak kita akan sihat selalu. Baik. Untuk tadi nota tu tak perlu salin, tak, cuma sampaikan saja supaya kamu faham. Dan untuk ibadah, tugasan yang kamu kena buat ialah buat latihan buku surat 15, buku aktiviti ibadah. Macam biasalah, isikan jawapan di dalam kotak kosong ni. Kalau tak faham, boleh PM Ustaz seperti biasa. Pelajar-pelajar tahun 1 semua, Ustaz rasa cukup sekadar itu saja penyampaian daripada Ustaz. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diredai oleh Allah. Assalamualaikum